Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahda binti Hashim, bernombor metrik 279749. Saya akan menerangkan bahagian objektif program dari program Jati Diri Pembentukan Identiti Bangsa. Objektif pertama dalam program ini ialah membentuk jati diri dalam kalangan remaja dan belia sebagai generasi harapan bangsa. Objektif ini bertujuan adalah kerana umum kita tahu sekarang tingkah laku golongan belia menampakkan semakin merosot, terutamanya yang berkaitan kecintaan kepada negara dan bangsa. Oleh itu, objektif ini bertujuan adalah untuk mewujudkan golongan remaja yang mempunyai jati diri bagi mewujudkan generasi harapan bangsa. Seterusnya, objektif kedua iaitu melahirkan para belia khususnya pelajar bagi mempunyai akhlak dengan tujuan untuk membina identiti yang murni dan tuli. Objektif ini bertujuan untuk memberikan golongan muda berfikir serta ambil tahu tentang nilai akhlak yang semula jadi dalam diri. Hal ini kerana saban hari kita mendengar perkara-perkara yang tak benar dan keterlaluan yang boleh menjatuhkan maruah negara kita sendiri. Seterusnya, objektif ketiga iaitu memupuk jati diri kebangsaan secara formal untuk generasi belia yang diterajui oleh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Hal ini bertujuan dengan ada aktiviti pemupukan jati diri kebangsaan yang dilakukan dalam beberapa mata pelajaran di pengajian tinggi dan sebagainya dapat memupuk jati diri yang signifikan dalam diri pelajar itu sendiri. Ini merupakan satu usaha yang sangat membanggakan. Seterusnya, objektif yang terakhir iaitu objektif keempat, memberi pendedahan tentang cara untuk mengekalkan jati diri yang dinamik bagi mewujudkan remaja yang mementingkan identiti bangsa. Objektif terakhir ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan yang lebih mendalam tentang jati diri dengan akhlak yang signifikan kepada golongan remaja yang kurang menitik beratkan kepentingan identiti dalam diri mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amira Bakis binti Nur Salihin. Nombor metrik saya adalah 282095. Hari ini saya akan membentangkan mengenai jenis aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program ini dianjurkan. Pengisian program. Program ini merupakan hasil kerjasama anjuran agensi kerajaan dan swasta. Program ini bertujuan bagi golongan remaja dan belia seluruh negara. Program ini akan dijalankan selama 3 hari 2 malam. Program ini akan bertempat di Asia Camp Semenyih Selangor. Program ini juga akan dikendalikan oleh fasilitator yang berpengalaman luas dalam mengendalikan program motivasi belia. Jenis aktiviti yang akan dijalankan yang pertama merupakan ice breaking. Masa yang akan diperuntukkan adalah 1 jam. Bahan yang akan digunakan adalah kain dan marker pen. Tujuan aktiviti ini adalah yang pertama dapat menanamkan sifat kepimpinan dan potensi dalam diri peserta. Yang kedua dapat melatih untuk membuat keputusan yang rasional dalam membuat sesuatu perancangan. Yang ketiga dapat menerapkan nilai murni dalam diri peserta. Kaedah yang akan digunakan sepanjang aktiviti ini dijalankan yang pertama, peserta akan dibahagikan ke dalam beberapa kumpulan dan yang kedua, peserta diminta untuk melukis logo kumpulannya berserta dengan maklumat mengenai logo tersebut. Yang seterusnya adalah aktiviti kedua iaitu LDK1 Lerai Bendungan. Tajuk aktiviti ini merupakan sepatuku. Objektif aktiviti ini ialah peserta akan dapat memahami bahawa manusia ada tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Yang kedua, peserta akan faham akan kehidupan manusia mahukan keselesaan. Dan yang ketiga, peserta perlu mengambil peluang untuk meneruskan kehidupan. Masa yang diperuntukkan merupakan 30 minit. Tiada bahan yang diperlukan bagi aktiviti ini. Langkah-langkah bagi aktiviti ini dijalankan. Yang pertama, peserta berkumpul dalam satu kumpulan yang besar dan yang kedua, fasilitator meminta setiap peserta membuka kasut sebelah kanan dan letakkan di tengah bulatan. Fasilitator meminta peserta mengambil kasut peserta lain di tengah bulatan dan memakainya. Adalah dilarang sama sekali untuk mengambil kasut sendiri. Fasilitator juga akan meminta peserta memakai kasut yang dipilih sehingga tamat program.
Akhir sekali, facilitator akan membuat sesi rumusan dengan para peserta. Falsafah bagi aktiviti yang pertama ini ialah hidup tidak selalunya indah, langit tidak selalunya cerah. Ambillah peluang ketika indah dan cerah, maka hidup akan lebih terarah. Aktiviti kedua iaitu LDK2 iaitu penghargaan diri. Tajuk aktiviti ini merupakan kotak supernova iaitu cahaya yang menyinari. Objektif aktiviti ini ialah peserta akan dapat mengenepasi ciri yang terbaik yang ada pada wajahnya, dan yang kedua dapat berkongsi anugerah Tuhan yang dimilikinya, dan yang ketiga dapat meyakinkan orang lain yang dia adalah insan istimewa. Masa diperuntukkan merupakan 1 jam 30 minit bersama dengan 120 minit. Bahan yang akan diperlukan dalam aktiviti ini merupakan kotak dan cermin. Langkah yang pertama, peserta membentuk bulatan dalam kumpulan masing-masing. Dan yang kedua, facilitator mengedarkan kotak supernova bermula dengan peserta pertama hingga yang terakhir dan merahsiakan apa yang dilihat. Dan yang ketiga, facilitator akan meminta setiap peserta berkongsi anugerah Tuhan dengan ahli-ahli kumpulan kelebihan yang terdapat pada wajahnya seperti contoh mulut, mata, alis mata, hidung, bibir dan sebagainya. Kemudian, setiap peserta diminta untuk meyakinkan peserta yang lain tentang keistimewaan yang ada pada dirinya. Dan akhir sekali, facilitator akan membuat rumusan. Falsafah akhir bagi aktiviti ini merupakan dirimu begitu berharga. Dan aktiviti terakhir ialah merupakan LDK3 iaitu kenali diri, iaitu tajuk aktiviti ini merupakan fitrah diri. Objektif aktiviti ini di mana peserta akan dapat mengenapasi karakter diri mereka yang sebenar. Dan yang kedua, mereka dapat celik akal dan mengetahui mengenai kekuatan dan kelemahan dalam diri mereka. Dan yang ketiga, dapat menyedari bahawa sifat positif yang ada akan dapat membantu mereka menjadi seorang remaja yang mempunyai jati diri yang tinggi. Masa yang diperuntukkan adalah selama 60 minit bersama dengan 1 jam. Bahan yang akan digunakan adalah Inventory Personality Warna, iaitu IPW. Langkah yang akan digunakan bagi aktiviti ini yang pertama adalah facilitator akan mengedarkan borang inventory personality warna kepada setiap peserta dalam kelompok. Kemudian, peserta akan diminta untuk menjawab inventory personality warna dan kemudian facilitator akan mentadbir ujian dalam kelompok dalam tempoh masa 30 minit. Seterusnya, facilitator akan membuat interpretasi inventory personality warna berdasarkan warna yang diperoleh oleh peserta dalam kelompok. Setelah selesai, facilitator dan peserta membuat perbincangan dan refleksi dalam kelompok. Dan falsafah bagi aktiviti ini adalah setiap manusia perlu mengenali diri sendiri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna dan sempurna. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Husna binti Muhammad Taib, bermetrik nombor 278463. Seterusnya, saya akan menerangkan tempoh pelandasaan projek bagi program motivasi ini. Sepanjang program ini dijalankan, semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam melibatkan aktiviti yang diajukan. Tempoh pelandasaan projek ini dibuat untuk melancarkan semua aktiviti yang dibuat berjalan dengan teratur dan sistematik. Di sini saya akan menerangkan tentatif program yang dijalankan bermula pada 17 Disember 2021 bersamaan hari Jumaat sehingga hari Ahad 19 Disember 2021. Pendaftaran program ini dibuka pada pukul 3 petang bagi semua remaja dan belia yang berminat menyertai program ini. Seterusnya, pada pukul 5 petang pula, taklimat ringkas akan diberikan oleh Ketua AJK program bagi menjelaskan peraturan penginapan dan aktiviti yang dijalankan. Semua peserta diberi makan sebanyak 6 kali sepanjang tempoh program ini dijalankan, iaitu pertama, sarapan pagi disediakan pada pukul 7.30 pagi dan pada pukul 10 pagi pula diberi minum pagi. Selain itu, makan tengah hari pada pukul 12 tengah hari dan minum petang pada pukul 4.30 petang. Seterusnya diikuti dengan makan malam pada 6.30 malam dan minum malam pada 11 malam. Pada hari pertama, semua peserta akan dibagikan kumpulan kepada 5 kumpulan bagi menjalankan aktiviti yang dianjurkan. Antaranya ialah aktiviti riadah berkumpulan diadakan pada petang hari dan seterusnya
LDK 1 iaitu latihan dalam kumpulan diberi tajuk Lerai Bendungan. LDK 1 akan mengajari mereka supaya mereka faham akan erti kehidupan dan hargai diri dan sekeliling. Seterusnya, pada hari kedua pula, aktiviti lasak diadakan bagi memberi peluang kepada semua peserta untuk mempunyai pengalaman cinta akan flora dan fauna. Antara aktivitinya ialah merentas hutan, kembara halangan, menyusur sungai dan sebagainya. Semua aktiviti dijalankan di bawah pantauan dan tanggungan AJK program, dan peserta yang mempunyai masalah kesihatan tidak dibenarkan melakukan aktiviti lasak ini atas faktor keselamatan. Pada hari terakhir pula, peserta diberi peluang untuk melakukan qiyamul lail. Ini akan menyedarkan mereka supaya kita adalah hamba-Nya dan perlu melakukan semua perintahnya dan tinggalkan larangannya. Selepas sarapan pagi, LDK yang terakhir dijalankan iaitu bertajuk kenali diri. Selepas itu, majlis diakhiri dengan penyampaian sijil dan cenderamata kepada semua peserta dan akhir sekali bersurai pada 12 tengah hari bersamaan hari Ahad. Sekian daripada saya, dan saya akan pas kepada kawan saya untuk sambungan. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Balkis binti Ismail dan nombor matrik saya 281807. Seterusnya kita akan beralih kepada penglibatan pihak. Dua buah pihak yang akan terlibat secara langsung di dalam program ini. Yang pertama ialah Badan Bukan Kerajaan, iaitu NGO. Badan Bukan Kerajaan ini berfungsi untuk membantu dalam mempromosikan program ini di media sosial dan juga tempat-tempat umum seperti sekolah. Agenda promosi dan propaganda ini harus fokus kepada bidang-bidang yang sebahagian besar dipimpin oleh golongan muda sehingga dewasa. Promosi yang berkesan mampu menarik lebih ramai orang awam untuk melibatkan diri dalam program ini. Remaja juga merupakan aset penting dan akan membentuk masa depan negara, dan perlulah mendidik identiti bangsa dalam diri mereka. Seterusnya adalah pihak komuniti setempat. Kolaborasi antara pihak komuniti setempat iaitu penduduk taman, kampung dan penduduk sekitarnya. Identiti ini sering dilibatkan dengan maruah dan akhlak seseorang. Identiti yang diwujudkan tidak membawa kepada perpecahan kaum, malah menyatu padukan bangsa lain. Ini bermakna masyarakat dari pelbagai kaum bebas untuk mengamalkan adat dan budaya mereka sendiri, tetapi dengan berkongsi identiti kebangsaan yang sama dengan masyarakat dari kaum yang lain. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Zulaika binti Azman, nombor matrik 81711, akan meneruskan pembentangan bagi mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat. Seterusnya ialah ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa dan keluarga ialah pihak yang amat penting dalam memastikan program jati diri ini berjaya. Hal ini kerana yang ibu bapa merupakan figura yang paling rapat dengan anak-anak ini. Dan ibu bapa perlulah memastikan anak-anak mereka untuk menyertai program ini agar dapat membentuk masyarakat yang lebih beretika, dan mampu membina sah diri yang lebih baik. Golongan muda merupakan harapan negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Oleh itu, ibu bapa juga diperlukan dalam pelaksanaan program jati diri ini. Akhir sekali ialah pihak sekolah. Pihak sekolah juga merupakan peranan yang amat penting dalam memastikan program jati diri ini mendapat sambutan. Sekolah merupakan tempat dalam membentuk sahsiah murid dan tempat memberi pendedahan tentang pelbagai perkara. Justru itu, pihak sekolah haruslah memainkan peranan dalam menyebarkan kebaikan mengikuti program jati diri ini yang dianjurkan oleh mana-mana pihak, tidak kira badan bukan kerajaan maupun badan
badan kerajaan. Guru-guru harus menyampaikan kepentingan mengikuti program jati diri ini agar lebih ramai pelajar yang berminat untuk menyertai program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Alia binti Muhammad Rahman, nombor matriks 280394. Saya akan membentangkan mengenai pembahagian tugas bagi setiap ahli jawatan kuasa mengenai program kami. Bagi jawatan pengurusan peserta, kami boleh melibatkan semua ahli kami untuk menguruskan para peserta. Ini termasuklah dalam membuat tugasan, memberi borang kebenaran kepada ibu bapa, penjaga para peserta untuk menyertai program kami, serta memastikan segala peralatan yang kami perlukan adalah lengkap dan semuanya dibawa, membimbing peserta yang menyertai program ini semasa, sebelum dan selepas program. Bagi jawatan makan dan minum para peserta yang diketuai oleh Aina Zulaika binti Azman bersama-sama Siti Nur Balkis binti Ismail dan Amira Balkis binti Nur Salihin, mereka ditugaskan untuk menyediakan makanan dan minuman yang mencukupi bagi setiap waktu makan untuk para peserta dan AJK. Ini termasuklah menyediakan jadual serta menu masakan yang bersih pada setiap hari, serta termasuklah dalam menganggarkan jumlah perbelanjaan bagi makan minum pelajar sepanjang program kami. Persiapan tempat aktiviti dan alatan pertandingan pula diuruskan oleh Nur Husnia binti Muhammad Taib bersama Nur Syuhada binti Hashim dan Wafa Alia binti Muhammad Rahman. Mereka ini ditugaskan untuk menyediakan, memasang, menyiapkan semua jenis peralatan bagi setiap aktiviti yang diadakan di dalam dan di luar Dewan. Seterusnya mereka akan mengemas dan menyimpan semula peralatan yang telah digunakan. Seterusnya akan menguruskan semua urusan berkaitan dengan aktiviti pertandingan dan bukan pertandingan. Bagi aspek disiplin, keselamatan dan kecemasan diketuai oleh Amira Balkis binti Nur Salihin. Mereka akan memastikan tahap keselamatan para peserta tahap maksimal, dan segala peralatan yang digunakan adalah dalam keadaan yang baik. Menyediakan peralatan ubat-ubatan yang mencukupi, justru memberi taklimat kepada para peserta mengenai keselamatan dan kecemasan yang akan berlaku, yang mungkin akan berlaku pada sepanjang program. Dokumentasi video atau fotografi diketuai oleh Siti Nur Balkis binti Ismail. Mereka bertiga akan merakam gambar dan video sepanjang program, serta menyediakan satu laporan aktiviti selepas program tamat, iaitu akan menyediakan sesi bergambar bersama pelajar. Bagi kerohanian dan hal ehwal wanita pula akan diketuai oleh Nur Syuhada binti Hashim. Dia akan ditugaskan dalam menyediakan jadual bertugas imam mengikut waktu solat. Justru memastikan ada qiyamul setiap pagi dan bacaan zikir setiap kali selepas solat fardu. Bagi peserta wanita pula, kami menitik beratkan mengenai kebersihan mereka, kerana kami buat program di luar kawasan yang di luar kebiasaan. Jadi sangat berhati-hati dalam menjaga kebersihan para peserta wanita. Bagi jawatan terakhir iaitu hadiah dan cendera hati yang diketuai oleh saya sendiri, Wafa Alia binti Muhammad Rahman, dalam menyediakan hadiah kepada para peserta berdasarkan pertandingan yang dijalankan. Saya akan mengurus sepanjang sesi penyampaian hadiah dan mungkin akan menyediakan hadiah-hadiah yang istimewa kepada anugerah yang akan diadakan sepanjang program.